Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini, insyaAllah ini kita meneruskan pengajian kita pada hari ini. Ada perkara yang perlu disebutkan ataupun dirumuskan dan dengan sedikit ini tambahan atas apa yang kita membicarakan pada minggu ini yang lepas. Minggu yang lepas kita masih membicarakan tentang babul ghusl dan kita membicarakan berkenaan dengan keluarnya air mani. Maka kita balik kepada ibarat penulis mengatakan wajanabatun bidukhuli hasyafatin au qadruha farjan wa bi khuruji maniyin. Ini yang tadi nota yang Husin baca tadi berkenaan dengan mani yang mustahkam dengan ghairu mustahkam. Penulis Al-Imam An-Nawawi, beliau ini mengatakan wa bi khuruji maniyin min tariqihil mu'tad. Minggu lepas saya mengatakan tariq ini mu'tad, ini maksudnya apa yang keluar daripada faraj ataupun daripada zakar. Ini yang dimaksudkan dengan mustahkam. Perkataan ini mustahkam ini disebut oleh misalan Khatib Syirbini dalam Murnil Muhtaj. Begitu juga dengan disebutkan ini dengan ulama ini yang lain dalam syarah. Tetapi Al-Imam An-Nawawi, beliau menggunakan perkataan mu'tad. Perkataan mu'tad ini daripada perkataan adah. Maksudnya biasanya air mani ini dia keluar daripada mana? Yani kalau kita mengatakan min tariqil mu'tad, maksudnya dia keluar daripada faraj ini ataupun daripada zakar. Sama ada ia keluar dengan lazat ataupun tanpa kelazatan. Apa maksudnya? Kebiasaannya air mani ini apabila dia keluar dia mesti ada bilazatin. Kelazatan dengan keluarnya air mani adalah daripada salah satu daripada ciri air mani. Tetapi bukan maksudnya air mani yang keluar tanpa kelazatan ia tidak menyebabkan seseorang itu dalam keadaan hadas besar. Jadi sebagai misal, kalau sekiranya seseorang itu dia sakit dan dia keluar air mani tanpa ada kelazatan disebabkan kesakitan, kita kena lihat adakah air mani yang keluar daripada tariq mu'tad ataupun bukan mu'tad. Maka di sini seperti mana kita mengatakan, selagi mana air mani itu keluar daripada zakar dengan faraj, kita tidak mengambil iktibar sama ada ia daripada kelazatan ke bukan daripada kelazatan, sama ada ia daripada kesakitan ke ataupun bukan daripada kesakitan. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan yang mustahkam. Mustahkam ini maksudnya kalau sekiranya ini ia keluar daripada zakar ini ataupun ini daripada faraj. Cuma khilaf ni ini berada di mana? Perbezaan ini berada di mana? Kalau sekiranya dia bukan keluar daripada zakar ataupun faraj. Minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan tulang sulbi. Sebab tulang sulbi ini dia adalah tempat asalnya air mani. Ada perkara yang saya mengatakan minggu lepas, kalau sekiranya air mani itu keluar daripada tulang ini sulbi. Kalau sekiranya air mani itu keluar daripada tulang ini sulbi, ia menyebabkan seseorang itu dalam keadaan hadas besar. Tetapi syaratnya, jadi antum tulis ini ya. Boleh kita tulis ini. Dia ada syarat. Syaratnya kalau sekiranya zakar ataupun faraj itu tertutup dengan aslinya. Boleh kita tulis ini. Syaratnya adalah kalau zakar ataupun faraj itu tertutup dengan aslinya. Maksudnya dia dilahirkan begitu. Satu orang kalau dia dilahirkan dalam keadaan na'udzubillah min zalik, misalnya dia tidak ada zakar dan tidak ada faraj, ataupun dia ada zakar dan faraj tetapi tempat zakar dan faraj tertutup, misalnya dia tidak berfungsi. Maka kalau sekiranya air mani keluar daripada tulang sulbi, maka ini menyebabkan dia berada dalam keadaan hadas besar. Ini yang saya tidak sebut ini pada minggu yang lepas. Saya harap antum yang ini tulis ini. Boleh insyaAllah. Jadi syaratnya kita lihat ini ibarat Imam Nawawi sekali lagi. Al-Imam Nawawi mengatakan wa bi khuruji maniyin min tariqihil mu'tad. Ini adalah bahagian yang pertama. Ini tidak ada masalah. Yang selagi mana air mani keluar daripada zakar dengan faraj, maka ini menyebabkan hadas besar. Tidak ada masalah.
Selepas itu dia mengatakan wa ghairihi, yakni dia keluar daripada selain yang tariqul mu'tad, yakni selain daripada zakar dan faraj. Apa yang dimaksudkan di sini? Kalau dia keluar daripada tulang sulbi dengan tulang taraib. Kalau ia keluar daripada tulang sulbi dengan tulang taraib juga, yakni ia menyebabkan hadas besar, tetapi dengan syarat zakar dan faraj itu tertutup dengan aslinya. Sekarang ini kalau antum ada soalan yang boleh tanya. Saya harap ini tidak ada masalah sebelum kita teruskan. Jadi kita lihat ini kepada nota yang saya berikan. Sekejap ya. Kita lihat ini Syekh Ha ini dia mengatakan aqsam al-mani. Yang pertama yakni al-mustahkam. Jadi dia mengatakan al-mustahkam huwa alladhi kharaja bi ghairi illatin kamaradin aw nahwihi. Yakni dia air mani itu keluar tanpa yakni sebab. Illah ini di sini yang maksudnya, yakni tanpa yakni sebab. Maka selagi mana kita mengatakan dia keluar daripada zakat dan faraj, maka dia tetap ini berada dalam keadaan hadas besar. Selepas itu ghairu mustahkam, ini ghairu mustahkam huwa alladhi kharaja bisababi maradin aw nahwihi. Maka di sini ulama kita ada sebahagian mereka menggunakan perkataan mustahkam seperti mana kita mengatakan. Jadi perkataan yang ini mustahkam ini yakni sama mustahkam dengan ghairu mustahkam, sama ada ia keluar dengan sebab ataupun tanpa sebab. Sama ada ia keluar dengan disebabkan kesakitan ataupun yang ini bukan dengan sebab, bukan yang ini dengan sebab ini kesakitan. Jadi ini adalah dia punya tafsir. Jadi dia mengatakan yang ini wajib apa kita mengatakan wajib ini mandi kalau sekiranya ini bitariqil mu'tad daripada zakar dengan faraj, sama ada dia mustahkam ataupun yang ini dia bukan, yang ini mustahkam. Tetapi dia mengatakan kalau sekiranya ia keluar yang ini bukan dia mengatakan kharajal al-maniyu bi ghairi tariqil mu'tad, di selain yang ini daripada kebiasaan, diwajibkan mandi idza kana mustahkaman, iaitu kalau sekiranya yakni air mani ini yang ini keluar. Ini yang kita mengatakan yang ini seperti yang ini ia keluar daripada yang ini tulang yang ini sulbi. Dan asalnya zakar dan farajnya tertutup. Ini adalah misal yang pertama. Yang kedua adalah kalau sekiranya zakar dengan farajnya tidak tertutup, tidak diwajibkan mandi. Apa maksudnya tidak diwajibkan mandi? Kalau sekiranya ia keluar daripada tulang sulbi, tetapi zakar dengan farajnya, yakni zakar bagi lelaki, faraj bagi wanita, masih yakni berfungsi, maka ini tidak diwajibkan mandi. Boleh insya-Allah? Ini kita nak kena pay attention sedikit ya. Sekali lagi ya. Sekarang yang ini misalan kita membicarakan yang ini tentang ghairul tariqul mu'tad. Kalau air mani keluar yang ini bukan dengan cara biasa. Kalau air mani keluar bukan cara biasa, maksudnya bukan daripada zakar dengan faraj, maka kita kena lihat ini keadaan. Kalau sekiranya zakar dengan farajnya tertutup, diwajibkan mandi. Tapi kalau sekiranya zakar dengan farajnya berfungsi, tidak diwajibkan mandi. Boleh insya-Allah? Minggu lepas juga saya membicarakan sama ada dia daripada bawah tulang sulbi ataupun atas tulang sulbi. Itu ada perbezaan sikit ini di antara Al-Imam Ibn Hajar dengan Khatib ini Syirbini dan ini Imam Ramli ini dalam masalah tersebut. Jadi ini adalah khulasah apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Baik, selain daripada itu penulis ini membicarakan tentang masalah tadafuq, yakni daripada apa kita mengatakan cara kita menentukan air mani ataupun tidak bukan air mani, sama ada ia memancar ataupun dia tidak memancar, berkaitan dengan bau dan sebagainya. Jadi saya rasa ini semua tak perlu yang ini kita ulangi. Jadi insya-Allah kita akan memula daripada mana ini kita berhenti insya-Allah. Boleh satu orang baca? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bil alamin fi darain amin. Wa la yusannu tajdiduhu. Kita telah membaca wa fi qaulin yu'akhir ghuslu qadamaihi summa ta'ahudu ma'atifihi summa yafidul ma'a ala ra'si wa yuhalliluhu. Jadi kita akan mula insya-Allah summa yufidul ma'a ala ra'sihi wa yuhalliluhu. Summa yufidul ma'a. Sekarang kita akan membicarakan yang ini berkenaan dengan bagaimana nak mandi. Apakah kesunahan mandi? Kita telah membicarakan kewajipannya. Kita telah membicarakan perkara yang menyebabkan mandi wajib. Keluarnya air mani. Begitu juga kita membicarakan berkenaan dengan melahirkan anak, darah nifas dengan haid. Apabila ini putus, begitu juga dengan kematian. Ini semua adalah perkara yang diwajibkan kita mandi. Jadi sekarang penulis akan membicarakan sunnah-sunnah mandi. Nah. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به علم الدارين ثم يفيد الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك ويثلث وتتبعه بحيد أثره مسحا وإلا فنحوه ولا يسن tajdiduhu wa khilafil wudu'i. Nah, penulis ini dia mengatakan kemudian yang ini disunatkan, yang ini dia menuang air yang ini ke atas kepalanya. Jadi kita telah membicarakan berkenaan dengan mandi hadas ini. Kita memulakan dengan basuh kemaluan, selepas itu kita mengambil wudu. Selepas ini kita mengambil wudu, maka ini yang penulis ini mengatakan di sini summa yufidul ma'. Maka dia memulakan dengan membasuh kepala. Ini berdasarkan dengan beberapa hadis yang menyifatkan tentang bagaimana Nabi SAW mandi. Dan antum boleh rujuk kitab Bulughul Maram. Kalau antum nak mengetahui hadisnya, Al-Imam Ibn Hajar misalan, beliau menukilkan beberapa ini hadis berkenaan dengan mandi Nabi SAW. Begitu juga dengan kitab Mughnil Muhtaj. Antum boleh mendapati ini hadis. Sebahagian daripadanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dan yakni isterinya yang lain. Maka Nabi SAW ini memulakan ini dengan kepalanya. Wa yukhalliluhu, yakni dia melakukan takhlil, ini bagi rambut. Jadi rambut ini adalah bahagian yakni badan yang memerlukan takhlil supaya air sampai ini kepada celah rambut. Summa syaqihil ayman, maka dia memulakan dengan membasuh bahagian kanan badannya. Jadi bahagian kanan badan ini kita ada dua bahagian. Pertama sekali adalah bahagian depan, kedua adalah bahagian belakang. Maka kita memulakan bab mandi dengan kita membasuh bahagian kanan. Jadi bahagian kanan yakni sebelah yakni depan dan bahagian kanan yakni sebelah belakang. Selepas itu summa al-aisar, yakni bahagian kiri. Jadi kita basuh yakni bahagian kanan dan kita basuh yakni bahagian kiri. Wa yudalliku wa yusallisu. Maka disunatkan kita melakukan tadlik. Tadlik ini maksudnya adalah kita menggosok. Kalau dalam mazhab ini Imam Malik ialah wajib. Sebab ini Imam Malik bila dia mentafsirkan perkataan ghusl, dia mengatakan ghusl mesti ada tadlik. Yakni basuh, dia mengatakan tak cukup kita mengalirkan air, tapi dia adalah mengalirkan air dengan menggosok. Tetapi Al-Imam Syafi'i mengatakan perkataan ghusl dia adalah mengalirkan air. Dia ghusl ya. Ghusl nah. Ghusl ini perkataan ini ghusl maksudnya mengalirkan air. Al-Imam Malik ini mengatakan dia adalah mengalir air dengan gosok. Itu sebab di sini kita ada perbezaan di antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Hatta dalam wudu mereka mewajibkan tadlik. Dalam mandi juga mereka mewajibkan tadlik. Maka tidak sah mandi kalau tidak ada tadlik. Ini dalam mazhab mereka, kalau kita orang selam dalam air misalan, tak sah yang mandi hadasnya kalau dia tidak menggosok. Kalau dia tidak menggosok badannya. Maka kita dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita mengatakan sunnah ini tadlik. Dan begitu juga dengan taslis, yakni kita ulang 3 kali. Jadi kita basuh bahagian sebelah kanan 3 kali,
bahagian sebelah kiri, 3 kali. Begitu juga dengan kepala, ya. Dari kepala, bahagian kanan, bahagian kiri, kita membasuhnya 3 kali pada tiap-tiap satu. Maka ini adalah yang ini disunatkan. Selepas itu beliau mengatakan wa tatabba'a li haidin atharahu miskan wa illa fanahwahu. Ini bagi wanita yang putus daripada haid, maka disunatkan dia meletakkan wangi-wangian seperti kasturi. Wangi-wangian ini seperti kasturi. Misk dia adalah kasturi, dan caranya bagi wanita yang putus daripada haid, dia mengambil kasturi dan yang kita mengatakan yang sama ada yang kasar ataupun yang bentuk cairan, dia meletakkan ke atas sesuatu, seperti tisu ataupun kain dan sebagainya. Maka dia meletakkan ke atas farajnya dan membiarkannya beberapa ketika. Ini adalah sunnah. Dan ada beberapa faedah dalam melakukan perbuatan ini. Faedah yang pertama, ulama kita mengatakan ia memudahkan hamil. Ia memudahkan wanita hamil. Perkara yang kedua adalah dia menghilangkan bau busuk yang ada pada faraj setelah haid. Tapi zaman sekarang kalau kita maksudnya kalau tidak ada kasturi, boleh digunakan apa saja jenis wangian yang dapat menghilangkan bau. Tetapi kasturi merupakan yang paling afdal sekali, dan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebut tentang kelebihan kelebihan kasturi, dan Nabi SAW suka kepada minyak kasturi. Maka al-Imam Nawawi mengatakan wa illa nahwahu, maksudnya kalau dia tidak mendapat kasturi, dia boleh menggunakan jenis minyak wangi yang lain. Zaman yang kita tinggal hari ini bermacam-macam jenis sabun yang dijual, ya. Kita ada beberapa jenis sabun yang khusus bagi wanita yang putus daripada haid, itu juga boleh digunakan. Maka ia adalah sunnah bagi mereka. Wala yusannu tajdiduhu. Tidak disunatkan tajdid bagi mandi. Maksudnya satu orang dia mandi hadas, lepas itu dia mengatakan saya nak mandi lagi sekali. Saya nak memperbarui mandi hadas. Ini tidak disunatkan. Berbeza dengan wudu. Wudu kita ada tajdidul wudu. Satu orang misalan mengambil wudu, selepas itu dia salat. Disunatkan dia ambil wudu lagi sekali. Kalau dia sudah melakukan salat dengan wudu yang pertama, maka disunatkan dia mengambil wudu. Maka ini adalah tajdidul wudu. Tetapi mandi tidak disunatkan. Tidak disunatkan satu orang dia dah mandi, lepas itu dia salat, lepas itu dia mengatakan saya nak mandi lagi. Ini kita mengatakan tidak disunatkan. Dan kita tidak ada riwayat berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW bagi tajdid bagi mandi, tetapi kita ada bagi tajdidul wudu. Wa yusannu an la yanqusa ma'ul wudu an muddin. Disunatkan air yang digunakan bagi wudu tidak kurang daripada 1 mud. Maka di sini penulis yang mengatakan la yanqusu, tidak kurang daripada 1 mud. Tetapi dia tidak meletakkan had baginya. Ini perkara kita kena faham, ya. Dia tidak meletakkan had. Tetapi dia mengatakan supaya ia tidak kurang daripada 1 mud. Sebab Nabi SAW dia mengambil wudu dengan 1 mud. Dia mengambil wudu dengan 1 mud dan dia mandi dengan 1 sa'. Dia mandi dengan 1 sa'. Sa' ini dialah arba'atu amdad. 4 mud. 1 mud ini sikit lebih kurang 600 ml. Maka kita kali 4, berapa kita dapat? Dia dalam lingkungan 2.5 liters. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana Nabi SAW ini mandi dengan air 2.5 liter. Ini kita mengatakan hampir mustahil kita dapat mandi dengan 2.5 liter. Sebagian ulama kita mengatakan ini adalah daripada kelebihan Allah memberikan kepada Nabi SAW, daripadanya adalah kulitnya yang lembut. Yang mana air apabila terkena pada kulit Nabi SAW, maka ia akan merebak. Ini adalah daripada perkara yang khusus bagi Nabi SAW. Begitu juga Nabi SAW, seperti mana kita mengatakan sebelum ini, peluhnya adalah wangian. Peluh Nabi SAW adalah wangian. Maka
Nabi SAW tidak ada bau busuk sama sekali. Semua Nabi-Nabi begitu. Semua Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya wangi, badan yang wangi. Supaya mereka tidak ada apa-apa keaiban yang mana kaumnya boleh kita mengatakan memperkecilkan. Sebab memperkecilkan Nabi membawa kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala rahmat ini bagi umat. Allah menjadikan badan Nabi SAW dan peluhnya bau dengan bau wangi. Bahkan ulama kita mengatakan dia adalah sebaik-baik wangian. Dalam kitab Syama'il Al-Imam Tirmizi misalan, dia meriwayatkan salah seorang apabila Nabi SAW dia tidur di rumah Maimunah tidak salah saya, ataupun di rumah Anas bin Malik. Jadi apa mereka buat adalah bila Nabi sedang tidur, dia berpeluh dan mereka mengambil peluhnya. Dan mereka mengatakan peluh Nabi SAW digunakan sebagai minyak wangi. Cuba bayangkan. Dan mereka mengatakan sahabat-sahabat mengatakan tidak ada wangi-wangian yang lebih wangi daripada peluh Nabi SAW, dan peluh Nabi disimpan sehingga zaman sahabat dan zaman tabi'in. Walaupun hari ini ada orang mengatakan masih wujud lagi peluh Nabi SAW ini, wallahu a'lam. Ada orang masih mengatakan peluh Nabi masih wujud, dan ini bukan perkara yang mustahil. Maka dia mengatakan la yanqusu ma'ul wudu an muddin wal ghuslu an sa'in wala haddalah. Tidak ada had baginya. Tidak ada had baginya. Tetapi apa yang diharamkan adalah kalau kita membazir. Satu orang kalau mandi setengah jam misalan, maka ini membazir. Ada orang misalan mandi dengan 10 liter, ada orang dengan 20 liter, ada orang dengan 30 liter, ada orang dengan 50 liter misalan. Ada orang kalau dia was-was, mungkin dia menggunakan lebih banyak air. Maka yang paling afdal adalah kita kurangkan. Yang paling afdal adalah kita kurangkan, dan tidak ada had baginya. Cuma kalau kita membazir, maka ia boleh membawa kepada makruh ataupun haram. Nah, teruskan. Waman bihi والهرس أنت تعال عفوا ولا حد له ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء. Naam, di sini penulis dia mengatakan waman bihi najasun yaghsilu. Barang siapa yang ada pada badannya najis, maka diwajibkan dia membasuhnya. Perkara ini perlu kita faham. Yang dimaksudkan dengan najis di sini adalah najis ainiyah. Antum perlu tulis ini. Najis ini ainiyah. Kita tidak ada khilaf ulama berkenaan dengan najis ainiyah. Misalan kalau seseorang itu sebelum dia mandi ada najis pada tangannya ataupun kakinya misalan, dan ini adalah najis ainiyah, maka wajib dia menghilangkan dahulu baru dia mandi. Apa sebabnya? Kalau dia tidak menghilangkannya, maka air yang digunakan itu tidak sah bagi bahagian yang terkena najis. Sebab air itu digunakan untuk menghilangkan najis. Maka air tidak dapat menghilangkan najis dan mengangkat hadas dalam masa yang sama. Maka diwajibkan dia menghilangkan najis tersebut. Boleh insya-Allah? Maka di sini Al-Imam An-Nawawi dia mengatakan barang siapa yang ada najis pada badannya, maka hendaklah dia membasuhnya. Selepas itu dia mandi. Wala takfi lahuma ghaslah wa kadza fil wudu, dan tidak cukup dengan satu basuhan. Begitu juga dengan wudu. Jadi apa yang diwajibkan maksudnya adalah dia nak kena menghilangkan najis itu baru dia mandi. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ada perbezaan di antara Al-Imam An-Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ini yang disebutkan selepas itu, yang mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan qultu al-asah takfihi. Qultu al-asah takfihi wallahu a'lam. Yang dimaksudkan di sini adalah najis hukmiyah.
Yang dimaksudkan di sini adalah najis yang ini hukmiyah. Maka Al-Imam Nawawi yang ini dia mengatakan, mengikut ini pendapat yang asah, cukup ini dengan satu basuhan bagi najis yang ini hukmiyah. Bagi najis hukmiyah. Jadi sebelum itu adalah pendapat ini Al-Imam Rafi'i. Al-Imam Rafi'i dia mengatakan kedua-duanya tidak sah. Sama ada najis yang ini ainiyah ataupun najis hukmiyah. Maka Al-Imam Nawawi ini dia mengatakan kalau sekiranya itu adalah najis hukmiyah, maka sah. Apa yang tidak sah adalah najis ainiyah. Maka Al-Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, mereka setuju dalam masalah najis ainiyah, tetapi mereka berbeza dalam masalah najis hukmiyah. Boleh faham insyaAllah? Jadi itu sebab biasa kita akan lihat misalan yang ini masyhur ini daripada khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i adalah masalah ini. Al-Imam Rafi'i dia mewajibkan kalau sekiranya seseorang itu ada najis pada badannya, tidak sah wuduknya kalau dia tidak menghilangkan najis. Tetapi maksudnya adalah najis hukmiyah dan bukan najis ainiyah. Manakala Al-Imam Imam Rafi'i ini kedua-duanya, yakni najis ainiyah dengan najis hukmiyah. Al-Imam ini Nawawi di sini dia membicarakan tentang najis yang hukmiyah. Yakni kalau sekiranya najis yang hukmiyah, maka sah yakni wuduknya dan sah mandinya. Apa maksudnya najis hukmiyah? Yakni najis hukmiyah maksudnya najis yang sudah tidak kelihatan, tidak ada warna baginya, tidak ada rasa. Misalnya yakni najis yang ada pada badan. Berkenaan dengan najis hukmiyah, kita mengatakan cukup dengan kita jarayanul ma'. Yakni dengan kita menjalankan air. Najis hukmiyah ini akan menjadi, yakni akan hilang. Betul ke tidak? Beza dengan ainiyah. Ainiyah ini kita membicarakan tentang sifat. Yakni dia punya at'am, dia punya laun, dia punya apa kita mengatakan yakni bekas, yakni najis itu mesti hilang. Tetapi ainiyah ini dia tidak ada bekas. Cuma kita tahu najis itu di sana. Maka cukup dengan satu kali punya basuhan. Sekarang ini khilafnya adalah adakah basuhan itu dapat menghilangkan hukmiyah dengan mengangkat hadas dalam masa yang sama ataupun tidak? Di sini berlaku perbezaan. Di sini yakni berlaku perbezaan. Al-Imam Rafi'i mengatakan tidak sah. Maka Al-Imam Nawawi di sini mengatakan qultu al-asah takfihi. Yani Imam Nawawi mengatakan ini mengikut ini pendapat yang asah, cukup dengan satu kali basuhan. Dan ini adalah bagi najis hukmiyah. Antum perlu tulis ini ya. Sebab dalam matan dia tidak membezakan. Antum kalau baca syarah ini antum akan lihat apa disebutkan misalnya ini oleh Khatib An-Shirbini, dan begitu juga kita lihat Al-Imam Mahalli berkenaan dengan perkara ini. Tadi dia mengatakan ada siapa-siapa ada soalan sebelum kita teruskan? Terang insya-Allah ya. Tidak ada masalah ya. Baik, teruskan. Ustaz, apa namanya? Bagi kalau kan air ludah yang keluar dari perut dia najis kan. So kalau seorang tidur, maka air ludah ni keluar, ada tak pemanis dikemaafkan ke atau macam mana? Dimaafkan. Tak, dia kalau daripada mulut ini dia bukan najis. Dia kalau daripada perut najis sebab hukum ni hukum muntah. Baik, teruskan. Kalau tak ada soalan apa kita membicarakan, kita teruskan insya-Allah. Itu soalan semua nanti insya-Allah lepas kita habis kita boleh. Nah. Qultu astakfihi wallahu a'lam. Wa man yaghtasala bi janabatin wa jumu'atin hasala aw li ahadihima hasala faqat. Qultu walau ahdatha thumma ajnaba aw aqsuhu kafal ghuslu 'ala al-madhhabi wallahu a'lam. Nah, di sini penulis yang akhir sekali membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia mandi junub dan dia mandi sunat Jumaat sekali. Adakah dibolehkan? Maka dia mengatakan hasala. Maksudnya dia niat dua kali. Dia niat ini kedua-duanya. Dia niat ini mengangkat hadas besar dan dia niat mandi untuk menghadiri salat Jumaat. Yang ini niat ini mengangkat hadas besar dengan niat ini untuk menghadiri salat ini Jumaat, mandi untuk salat Jumaat.
maka kalau dia melakukan kedua-duanya, maka sah yakni kedua-duanya. Tapi kalau sekiranya dia niat untuk satu sahaja, maka satu saja yang sah. Kalau dia mengatakan misalan, saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala, tapi dia tidak niat mandi untuk menghadiri solat Jumaat, maka dia hanya mendapatkan mengangkat ini hadas besar. Ataupun ini dia niat hanya untuk mandi bagi solat Jumaat, maka dia hanya mendapatkan pahala bagi mandi untuk solat Jumaat, tetapi ia tidak mengangkatkan hadas besarnya. Boleh insyaAllah. Maka ia balik kepada apa yang dia niatkan. Kalau dia niat kedua-duanya, dia mendapat kedua-duanya. Tapi kalau dia niat yang ini satu, dia mendapatkan satu. Kadang-kala ada jenis yang mandi, kalau kita niat dua-dua, hanya satu saja yang sah. Kalau sekiranya dua-duanya wajib, yakni misalan kalau dia bernazar untuk mandi bagi hari Jumaat, dan selepas itu dia nak mandi hadas besar, maka kalau dia niat kedua-duanya, yang pertama saja yang sah. Yakni misalan dia niat saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala, dan aku niat mandi nazar bagi menghadiri solat Jumaat, maka disebabkan ini ada dua jenis ini kewajipan, maka dia tidak boleh mandi dengan mandi yang satu. Jadi yang mandi yang pertama sekali, apa kita mengatakan, yang wajib. Boleh insyaAllah. Jadi ini tidak ada masalah. Jadi ada jenis yang mandi kita boleh combine, ada jenis mandi kita tidak boleh combine. Ada jenis yang mandi yang kita tidak boleh combine. Ini yang disebutkan ini oleh penulis. Selepas itu ini dia mengatakan, qultu walau ahdatha summa ajnaba. Kalau sekiranya seseorang itu ahdas, yakni maksudnya dia tidak ada yakni wudu, dan selepas itu yakni dia tidak ada, dia masuk dalam keadaan junub. Ataupun yakni terbalik dia mengatakan, yakni dia dalam keadaan junub dan selepas itu yakni batal yakni wudunya. Bolehkah yakni dia dalam keadaan junub dan batal wudu? Adakah dibolehkan orang dalam keadaan junub ada wudu? Bagaimana ya jemaah sekalian? Imam Nawawi mengatakan wa aksuhu. Yani aks ini maksudnya dia dalam keadaan junub, dia dalam keadaan junub, selepas itu batal wudunya. Orang yang berada dalam keadaan junub boleh ada wudu. Yani sebagai misal, kalau dia duduk mumakkinan maq'aduhu minal ard, dan selepas itu keluar air mani. Kalau dia ada wudu misalnya sebelum itu, maka wudunya masih sah. Ini adalah misalnya. Yani dia dalam keadaan junub tapi ada wudu. Yani boleh berlaku. Jadi sekarang yang penulis mengatakan, dia tidak ada wudu dan dia dalam keadaan junub. Kafal ghuslu ala al-madhab. Yani dengan dia mandi, terangkat hadas kecilnya. Yani maksudnya hadas besar terangkat dan hadas kecil yang terangkat. Ini berdasarkan dengan kaedah yang minggu lepas kita membicarakan. Yani kalau kita melakukan satu perkara yang lebih besar, maka perkara yang aduan yang lebih kecil akan memasukinya. Yani kalau seorang itu mandi hadas, maka hadas kecil terangkat ini dengan mandinya. Dan ini penulis ini mengatakan alal madhab wallahu a'lam. Ini adalah ziyadah daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini menambahkan ini tentang ini perkara ini. Sama juga dengan satu orang itu dia dalam keadaan junub dan dia ada wudu ataupun dia tidak ada wudu. Tidak ada beza. Tidak ada beza. Satu orang ini kalau dia ada wudu ini misalan dan dia mandi, maka cukup mandi baginya. Satu orang yang tidak ada wudu dan dia mandi, maka juga kita mengatakan hadas kecilnya terangkat, melainkan kalau dia membatalkan wudunya semasa mandi. Kalau dia melakukan perkara yang membatalkan wudu semasa mandi, maka ini kita mengatakan tidak ada wudu ini baginya. Tidak ada wudu ini baginya. Sebagai misal, ini dia basuh ini misalnya kepalanya, dia basuh bahagian kanannya, selepas itu batal wudu. Dia melakukan sesuatu membatalkan wudu. Selepas itu dia basuh bahagian kirinya. Lepas itu dia keluar tandas. Sekarang wudunya batal bila? Dalam pertengahan. Semasa selepas dia basuh bahagian kanan, misalan dia kencing misalan, maka ini kita mengatakan wajib dia mengambil wudu. Wajib ini dia mengambil wudu. Tapi kalau sekiranya dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu semasa dia mandi, ini kita mengatakan mandi hadasnya mengangkatkan hadas besar dan juga mengangkat hadas kecil ini baginya. Boleh insyaAllah. Dan misal yang terbaik adalah kalau dia selam. Dia selam ini misalan.
Dia selam ini ke dalam air, dia niat mengangkat hadas besar. Dia keluar daripada air, dia terus melakukan solat. Sah ke tidak solatnya? Solatnya sah. Sebab ini dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu semasa ini dia selam. Boleh insya-Allah, tapi beza dengan satu orang kalau mandi pakai paip. Nampak tak? Sebab kita mengatakan hadasnya ini terangkat. Bila hadasnya ini terangkat, wudunya juga terangkat. Tapi dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudunya semasa ini dia mandi. Wallahu a'lam ini bissawab. Kita teruskan lagi. Babun najasah. Jadi dengan ini kita dah habis ini bab al-ghusl ya. Nah, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasah. Hiya kullu muskirin ma'in wa kalbun wa khinzirun wa far'uhuma wa maitatu ghairil adami wal wasamaki wal jaradi wa damun wa qayhun wa rawsun wa bawlun wa mazyun wa wadadun wa kadha maniyyu ghairil adami bil asah. Qultu al asah taharatu maniyyi ghairul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima wallahu a'lam penulis ini dia mengatakan babun najasah. Jadi perkataan ini najasah dalam segi bahasa dia adalah kullu mustaqzar. Yani tiap-tiap perkara yang kotor. Ini yang dimaksudkan ini dengan najasah. Tetapi dalam Islam ini definisinya adalah kullu mustaqzarin yamna'u sihhatas salati. Yani tiap-tiap perkara yang kotor yang menyebabkan salat itu tidak menjadi sah. Haitsu la murakhis. Ya ini tanpa yang ini ada sesuatu yang memaafkan. Jadi bila kita mengatakan najis dalam bab solat ini dalam Islam dalam definisi ini Islam, kita mengatakan kotoran yang menghalang sahnya salat. Sebab tak semua kotoran yang menghalangkan sahnya salat. Tak semua yang ini kotoran ini yang menghalang sahnya salat. Yang ini sebagai misal, air ludah kita ini mustaqzar. Air ludah ini dia adalah sesuatu kotoran. Tetapi dia tidak menyebabkan solat tidak menjadi sah. Jadi ini adalah definisi bagi najasah. Bukan semua jenis kotoran adalah najis. Begitu juga dengan tanah. Tanah misalnya ini tanah liat dan sebagainya. Ataupun yakni kahak misalnya. Maka ini semua adalah kotoran akan tetapi dia tidak menyebabkan solat tidak menjadi sah. Maka penulis ini dia menyebut ini beberapa jenis najasah. Yang pertama ini dia mengatakan hiya kullu muskirin ma'i'in. Yani tiap-tiap perkara yakni yang bentuknya cecair dan muskir. Yakni dia adalah cecair dan dia memabukkan. Maka tiap-tiap cecair yang memabukkan, yang asalnya cecair, maka ia adalah najis. Maka beza kalau kita mengatakan sesuatu perkara yang memabukkan tetapi dia bukan cecair. Dia memabukkan tapi dia bukan cecair. Apa sebagai misal, pil-pil yang ada hari ini seperti ecstasy ke ais ke apa yang ada sekarang. Ini semua adalah perkara yang diharamkan. Kalau sekiranya seorang memakannya, dia menjadi mabuk. Mungkin lebih dahsyat daripada dia minum toddy. Tapi ia tidak dianggap sebagai najis. Begitu juga dengan ganja misalnya. Ataupun heroin dan sebagainya. Satu orang ini kalau menyimpan ini dalam badannya selepas sudah solat, sah solatnya. Solatnya ini menjadi sah. Tapi kalau dia memakannya, kita mengatakan diharamkan ini ke atas. Diharamkan ke atasnya. Jadi di sini kita membezakan perkara yang memabukkan, yang bukan bentuk cecair dan yang membentuk cecair. Sebab di sini penulis mengatakan kullu muskirin ma'i'in. Dan dia mesti sesuatu yang asal cecair. Bukan yang ni sesuatu yang asalnya bukan cecair tetapi dicairkan. Misalnya ini kalau ganja dicairkan misalnya dan diminum, adakah ia najis? Ia tidak najis sebab asalnya bukan cecair. Nampak tak? Sekarang kita balik kepada asalnya. Beza dengan arak misalnya. Arak asalnya cecair. Maka kita mengatakan yakni dia adalah najis. Tetapi kalau ganja misalnya walaupun kita cairkannya,
maka dia tetap bukan dikirakan sebagai najis. Jadi penulis memberikan misal kal khamri. Bukan afwan, ini dalam syarah ya. Dalam syarah Imam Mahali ini dia memberikan misal kal khamri, seperti arak, wahyal muttakhadhu min ma'il 'inab wan nabidh. Kal muttakhadh min az-zabib, dia memberikan misal orang Arab ini zaman dahulu kalau arak daripada anggur mereka menamakan khamar, daripada kurma mereka menamakan nabidh. Cuma ulama kita ni biasanya mereka mengatakan tiap-tiap perkara yang muskir itu adalah khamar. Tiap-tiap perkara yang memabukkan hukumnya sama seperti khamar. Ini berdasarkan dengan kias. Sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini khamar. Betul ke tidak? Maka ulama kita membahaskan tentang illah ni. Apa yang illah ni? Illah ni adalah al-iskar, yang memabukkan. Maka tiap-tiap perkara yang memabukkan dia mengambil hukum khamar. Maka dia adalah najis dan dia adalah perkara yang diharamkan bagi kita meminumnya. Selepas itu dia mengatakan hiya kullu muskirin ma'i'in wa kalbun wa khinzirun wa far'uhuma. Yang kedua adalah kalb, anjing dan khinzir, dan kita mengatakan apa yang datang daripada keduanya. Ini kita belajar misalnya dalam kitab Muqaddimah Hargamiyah dan kitab-kitab yang lain. Misalnya adalah kalau kambing dengan anjing misalan mereka bersatu, maka keluar kambing sebagai misal. Maka kambing ini mengikut najis mughalladah bagi salah satu bapanya yang anjing. Sama ada mak dia yang anjing ataupun bapanya yang anjing. Jadi kalau salah satu yang najis, maka anak akan keluar najis. Anak ni hukumnya adalah najis. Sama juga khinzir dengan kambing misalnya. Walaupun dia keluar kambing, tapi dia mengambil hukum salah satu daripada ibu ataupun bapanya yang najis. Itu sebab dia mengatakan wa far'ihima. Mungkin zaman dahulu orang susah orang nak bayangkan mungkin, sebab benda ini jarang berlaku. Tapi zaman sekarang apa mereka boleh buat? Mereka boleh clone. Betul ke tidak? Mereka boleh inject. Zaman yang kita tinggal hari ini, dia lebih kita mengatakan mudah untuk kita faham perkara ini. Ulama kita telah membahaskan ini 1000 tahun yang lalu. Tapi zaman ini kita lihat macam-macam mereka buat sekarang. Mereka setakat nak inject saja. Mereka mengambil hormon dan sebagainya dan mereka inject, dan selepas itu keluar binatang yang berbeza. Maka ini adalah daripada najis berdasarkan dengan Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kias berkenaan dengan khinzir najis khinzir. Sebab Al-Quran hanya membicarakan daging khinzir. Diharamkan ke atas kamu memakan daging khinzir, dan dia adalah kita mengatakan dia adalah najis. Wa maitatun ghairul adami. Seterusnya Imam Nawawi mengatakan wa maitah, iaitu bangkai selain daripada manusia, wasamak wal jarad, daripada ikan, dan begitu juga belalang. Ini berdasarkan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan pengecualian bagi bangkai. Maka bagi manusia ini tidak dikirakan sebagai bangkai. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karamna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maka manusia tidak bangkai walaupun dia meninggal dunia, tidak dikirakan sebagai najis. Begitu juga dengan as-samak, bahkan tiap-tiap binatang yang tinggal dalam lautan. Tiap-tiap binatang yang tinggal di lautan berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan apabila ditanyakan tentang bahar, tentang air laut, Nabi SAW mengatakan al-hillu maitatuhu, halal bangkai yang daripada laut. Maka ulama kita mengatakan apa saja binatang yang tinggal di lautan, maka bangkainya adalah suci. Berbeza kalau binatang yang tinggal di darat ataupun binatang yang berma'i. Dia tinggal di lautan dan juga dia tinggal di darat. Jadi insya-Allah saya rasa kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang yang seterusnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.